Mahathir dedah rancangan sebenar Kuli. Bergaduh sesama sendiri, akhirnya Zahid bersuara. Mahathir kritik pembangkang, sokong belanjawan. Anwar beri arahan saat akhir, tak minta undi belah bagi. Dr. Mahathir Mohamad berkata, dia terbuka dengan cadangan untuk berbaik semula dengan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin walaupun mengambil ketetapan untuk menolak Belanjawan 2021. Dalam wawancara yang disiar secara langsung oleh Astro Awani, Mahathir merujuk kepada Parti Buruh dan Parti Konservatif di United Kingdom yang pernah bekerjasama ketika berdepan ancaman Jerman beberapa dekad lalu. Itu kena caranya, ada cara-caralah. Tapi tak payah saya pula nak cerita berkenaan dengan cara yang boleh saya kembali kerjasama dengan dia. Saya masih berpendapat bahawa di waktu getir, kita kurangkan politik, terutama politik parti. Kita utamakan politik negara. Kita hadapi masalah yang cukup besar. Kita punya ekonomi merosot. Kita menghadapi pandemik. Jadi, itu perkara utama, katanya. Mahathir juga ditanya, sekiranya terdapat usaha dilakukan oleh Perikatan Nasional untuk memujuknya berbaik semula dengan Muhyiddin. Bagaimanapun katanya, dia menolak tawaran itu kerana tidak dapat bekerjasama dengan 6 pemimpin UMNO yang menghadapi tuduhan jenayah di mahkamah. Dah dibuat dah, tapi saya kata, kena syaratlah saya masuk. Mereka nak tunjuk saya sebagai menyertai mereka. Itu bukan caranya. Saya dapati banyak tak kena. Satu daripadanya, kerajaan ini lebih kurang sama dengan kerajaan Najib Razak juga. Guna duit, beli wakil rakyat, jatuhkan kerajaan. Kerja macam tu saya tak terima. Sebab tu, apabila mereka cadang nak buat Perikatan Nasional, suruh jadi ketua juga, saya tak nak, katanya. Terdahulu, Mahathir yang juga ahli Parlimen Langkawi berkata, dia dan rakan-rakannya tidak akan menyokong Belanjawan 2021 apabila undi diadakan di Dewan Rakyat. Sementara itu, Mahathir mendedahkan usaha yang dilakukan pengerusi Jemaah Penasihat UMNO, Tengku Razali Hamzah, untuk menukar kerajaan. Dia mempunyai cadangan, kononnya, untuk kita tukar kerajaan, dan dia berpendapat bahawa dia boleh cari cukup orang daripada pihak kerajaan untuk keluar daripada kerajaan. Tetapi benda itu tak berlaku. Saya bersetuju dengan siapa saja, tapi naklah dapat sokongan majoriti. Kalau sokongan majoriti dapat kepada Kuli, dia boleh jadi Perdana Menteri, katanya. Pertemuan bekas Perdana Menteri itu dan Tengku Razaleh pada 26 Oktober lalu menimbulkan spekulasi mengenai kemungkinan terbentuknya kerajaan perpaduan yang ditolak Mahathir sendiri sebelum ini. Ditanya mengenai Belanjawan 2021, Mahathir berkata dia percaya ia akan diluluskan di Dewan Rakyat walaupun ramai pihak tidak berpuas hati. Terdapat peruntukan-peruntukan yang tidak sepatutnya ada dalam bajet. Umpamanya, apa perlunya kita bangunkan pejabat-pejabat baru sedangkan kita perlukan wang untuk lawan COVID? Segala perbelanjaan tidak mustahak perlu digugurkan. Kalau mereka terima cadangan kita akan sokong. Tapi nak sokong bulat-bulat macam kita sign blank check, tak boleh, katanya. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Habidi menegur pemimpin di dalam parti itu yang membuat kenyataan hingga boleh bergelirukan ahli di peringkat akar umbi. Menurutnya, kepelbagaian pendapat yang diutarakan oleh pemimpin UMNO boleh memberi gambaran seolah-olah parti itu tidak mempunyai hala tuju. Kata Ahmad Zahid, beliau sendiri tidak menggunakan kuasa mutlaknya sebagai presiden untuk membuat apa juga keputusan. Sebaliknya, semuanya dibuat dan diputuskan secara berjemaah dengan pemimpin-pemimpin yang lain di dalam parti. Ujarnya setelah berbincang dengan semua kepimpinan parti, ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju. Tetapi akhirnya, mereka membuat keputusan agak setuju untuk bersetuju dan bersetuju untuk tidak bersetuju. Kenyataan yang dibuat oleh Presiden dan Setiausaha Agung adalah kenyataan rasmi, tetapi ada di kalangan kepimpinan yang menggunakan kenyataan peribadinya seolah-olah ia pendapat parti. Yang terbaiknya saya hendaklah menutup mulut tempayan ini. Keputusan peribadi jangan dijadikan pendapat parti. Saya nasihatkan mereka agar jangan mengelirukan rakan-rakan di akar umbi, katanya. Ahmad Zahid berkata demikian dalam wawancara khas program OMG terbitan Malaysia Gazette. Tanpa menamakan pemimpin UMNO yang bermulut tempayan itu, Ahmad Zahid berkata dalam isu kerjasama dengan parti lain, sebagai contoh, UMNO secara jelas membuat pendirian yang ahli-ahli parlimennya menyokong kerajaan Perikatan Nasional. Pun begitu tegasnya, UMNO tidak pernah menyertai mana-mana gagasan Perikatan Nasional sebagai parti gabungan. Pada masa yang sama katanya, UMNO juga mempunyai wadah politik yang dipanggil sebagai Mufakat Nasional.
Antara yang diputuskan adalah UMNO dan PAS tidak akan berlaga sama sendiri dalam kerusi yang dipertandingkan. Jika ada pilihan raya, kita juga akan guna lambang masing-masing dan chemistry mesti diwujudkan di kalangan jentera parti. Justru tidak boleh dibenarkan ada perkara yang boleh memusnahkan penyatuan ini, baik dari luar maupun dari dalam parti, tegasnya. Dr. Mahathir Mohamad mengkritik anggota parlimen bukan kerajaan yang tidak bangun menyokong undi belah bahagi untuk pengundian belanjawan 2021. Kerajaan yang didirikan melalui rasuah dan sogokan pada ahli parlimen dan kerajaan yang korup boleh pula disokong oleh ahli parlimen pembangkang tanpa sedikit pun berasa bersalah kerana mungkir janji kepada rakyat. Inilah apa yang telah berlaku di Dewan Rakyat hari ini, katanya. Belanjawan 2021 yang menarik perhatian ramai akhirnya diluluskan secara dasar melalui undian suara di Dewan Rakyat. Cubaan Mahfuz Omar, Pakatan Harapan Pokok Sena supaya pengundian dibuat secara belah bahagi tidak berjaya selepas hanya mendapat 13 sokongan anggota parlimen, kurang 2 seperti disyaratkan. Sokongan itu diperoleh daripada kesemua 4 anggota parlimen pejuang, 6 daripada Amanah dan masing-masing 1 daripada PKR, DAP dan Parti Sarawak Bersatu, PSB. Belanjawan 2021 selepas ini ia akan dibawa ke peringkat jawatan kuasa untuk dibahaskan sebelum sekali lagi diundi sebelum diluluskan. Sebelum itu, Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz dalam penggulungan di Parlimen mengumumkan pelbagai peruntukan tambahan termasuk kebenaran mengeluarkan wang akaun 1 kumpulan wang simpanan pekerja KWSP seperti yang dituntut pelbagai pihak. Menulis di blognya, Mahathir berkata, semua anggota parlimen yang bangun, termasuk semua daripada pejuang, tetap berpegang kepada janji. Apabila kami mengambil pendirian, kami tidak berganjak atas dasar amanah dan tanggungjawab kami sebagai wakil kepada rakyat, katanya. Dia menegaskan pendiriannya yang tidak berganjak menolak belanjawan 2021. Pembangkang memutuskan untuk tidak mendedahkan bilangannya di Dewan Rakyat selepas sekumpulan ahli parlimen UMNO memutuskan untuk menyokong belanjawan 2021 ketika undian pertama. Walaupun mereka menyuarakan bantahan menerusi undi suara, mereka tidak meminta agar undian belah bahagi diadakan yang memerlukan setiap undi menyokong dan menolak dikira. Ia akan mendedahkan jumlah sebenar ahli parlimen yang menyokong Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Bagaimanapun, jika pembangkang tewas dalam undian itu, ia akan menunjukkan Muhyiddin memiliki majoriti dan seterusnya mengesahkan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Ahli parlimen yang bercakap dengan Malaysia Kini dan enggan nama mereka didedahkan memberitahu mereka menerima arahan saat akhir daripada Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim untuk tidak meminta undi belah bahagi. Ia selepas Anwar menerima isyarat dari dalam UMNO yang parti itu akan menyokong belanjawan 2021 pada undi pertama. Ketika ini seramai 112 ahli parlimen berada di pihak kerajaan dan 108 di pihak pembangkang. Setakat ini, hanya ahli parlimen Gua Musang, Tengku Razali Hamzah yang membayangkan tidak akan menyokong belanjawan 2021. Sekumpulan ahli parlimen UMNO pula tidak menunjukkan secara jelas pendirian mereka menjelang pengundian hari ini dan mendesak beberapa perubahan dibuat dalam belanjawan itu. Dalam ucapan penggulungannya, Tengku Zafrul Abdul Aziz menuruti sebahagian daripada desakan itu, termasuk meluaskan pengeluaran akaun 1 kumpulan wang simpanan pekerja KWSP kepada lebih ramai pencarum. Keputusan untuk tidak mengadakan undi belah bahagi mungkin dilihat sebagai strategi prosedur atas faktor mereka tidak akan menang dalam proses itu. Tidak semua anggota parlimen pembangkang setuju dengannya. Beberapa ahli parlimen amanah mengambil langkah berbeza dengan menyokong undi belah bahagi. Malah permintaan untuk undian itu dimulakan oleh Mahfuz Omar, Amanah Pokok Sena. Dia disokong oleh ahli parlimen dari Parti Pejuang Tanah Air, Pejuang, yang diketuai Dr. Mahathir Mohamad, Bebas Langkawi. Turut menyokong adalah Hassan Karim, PKR Pasir Gudang, yang dikenali dengan pendirian Menongkah Arusnya, serta Barubian, PSB Selangau. Bagaimanapun mereka hanya 13 orang, kurang berbanding jumlah minimum 15 ahli parlimen untuk membolehkan undi belah bahagi diadakan. Setakat ini, Portal Malaysia Kini telah mengenal pasti 11 daripada mereka. Ahli parlimen lain yang menyokong ialah Khalid Samad, Amanah Shah Alam, Dr. Hatta Ramli, Amanah Lumut, Hasanuddin Muhammad Yunus, Amanah Hulu Langat, Zulkifli Ahmad, Amanah Kuala Selangor, Syahrudin Mat Saleh, Independen Seri Gading, Amiruddin Hamzah, Independen Kubang Pasu dan Mukris Mahathir, Independen Jelun. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.